Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. وفهمنا ما لم نفهم اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepada kami benda yang betul itu betul dan bagilah ilham kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah ya Allah juga benda yang salah itu salah, dan bagilah ilham kepada kami, bagilah petunjuk kepada kami supaya kami dapat meninggalkannya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat sekali lagi alhamdulillah berada dalam halaqah ke-15. Halaqah ke-15. Alhamdulillah, kita dah dapat bersiaran selama 15 kali berturut-turut lah. Hadza min fadli rabbina. Alhamdulillah, Allah bagi keizinan, bagi peluang kepada kita. Setiap hari Ahad malam kita dapat bersama selama sejam. 15 kali ni dah berapa bulan dah? Kalau 12 kali tu 3 bulan dah. Dia dah masuk 4 bulan dah. Okay, betul ke saya kira tu? Okey, sebulan ada 4 kali. So, kalau 4 kali 4, 16. Kalau halaqah ke-16 tu kali ikut minggu, maknanya dah kita kata dalam 4 bulan lah dah. So, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Ni semua adalah fadlullah. Allah beri kepada kita semua, saya dan sahabat-sahabat yang boleh mengikuti kelas ni. Allah bagi kepada kita kelapangan, keizinan. Jadi kita syukur pada Allah, kita kata alhamdulillah. Dan kita kena terus minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi semua pada kita, teruskan, mempermudahkan untuk kita lah. Okay? Baik, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang akan live dengan kita malam ni, saya nak sebut satu perkara dah dulu dalam 2-3 minit ni, sementara menunggukan mereka on the way. Saya ada tulis dalam status Facebook saya beberapa tahun yang lepas. Kemudian Facebook ni dia tolong peringat pula ke kita kan. Ni kelebihan Facebook. Kalau kita tulis tu kadang kita tak ingat dah. Sebab apa? Sebab kita tulis status ni boleh kata sekali sehari, saya rasa. Ada orang tu tulis status mungkin sekali sehari. Ada 2-3 kali sehari pun ada, macam-macam tak. Sebab Facebook dia kan. Wall dia ikut dia nak tulis apa pun. Betul tak? Okey. Jadi benda yang kita tulis tu banyak dah. Okey. Kita tak ingat dah kadang benda yang kita tulis tu. Jadi alhamdulillah, min fadaili Facebook ni dia akan tolong peringat balik ke kita benda yang kita tulis dulu. Peringatan tak. Jadi dalam banyak-banyak benda yang saya tulis, saya petik kalam Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang saya jumpalah masa tu, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebut bahawa Imam Nawawi kata yang meriwayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i ni amalan dia pada waktu malam, dia akan membahagikan masa dia tu kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk menulis, satu bahagian lagi untuk beribadat, dan satu bahagian lagi adalah untuk tidur. Okey. Jadi bukan apa, saya tulis tu nak memperingatkan diri saya juga dan juga sahabat-sahabat semualah, mana yang boleh baca status tu. Apalah kiranya pada waktu malam tu kita bahagikan masa kita tu macam Imam Asy-Syafi'i buat. Tak ada masalah. Imam Asy-Syafi'i tu minas salafis salih, tu kan? Dan kita pun mazhab Syafi'i.
Kalau kita bahagi 3 masa kita tak, macam Imam Syafi'i. Kalau orang tanya ikut siapa ni? Ikut Imam Syafi'i. Tak apa. Ittiba'us salaf tu fihi khair. Okey. Apa ni? Menulis tak? Menulis. Tak? Salah satu bahagiannya menulis. Okey. Ustaz Syahrizal kata dia tulis seminggu sekali. Waktu apa ni, tulisan dia dalam akhbar tak? Seminggu sekali diterbitkan tak? Okey. Tapi setiap malam saya tahu Ustaz Syahrizal, Ustaz Fauzi dia menulis sebab dia tulis TC. Okey. Tak apalah, cuma saya melihat dari sudut apa dia? Ilmu lah, menuntut ilmu. Kalau boleh maknanya ada bahagian tengah malam kita tu, bahagian malam tu maksud saya kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu. Tidak kira lah sama ada kita dengar antara maghrib dengan isyak ke, ataupun kita ada kelas-kelas macam gini ke, ataupun kita mengajar kelas malam student kita ke, tak apalah. Tapi maknanya ada aktiviti kita pada waktu malam untuk kita menuntut ilmu. Kita baca ke contohnya, katakanlah kita malam tu tak mengajar ke, tak ada kelas ke apa, tapi kita ambil kitab ke, ataupun kita buka YouTube kan, banyak sangat ceramahnya, Masya Allah. Okay, kita dengar tak dalam sejam ke contohnya kan. Okay. Maknanya kita peruntukkan masa kita untuk ilmu. Dan kalau kita boleh menulis, tu lagi bagus lah. Okay. Baik, Alhamdulillah kita dah lebih kurang dalam 16 orang. InsyaAllah. Biasanya kelas saya ni dalam 20 orang gitulah. Okay, yang akan online. Okay, jadi kita masuklah kepada kelas, kepada apa ni kita kata pelajaran kita malam ni. So saya nak share ni Ustaz Fauzi dah. Okay, baik. Ustaz Fauzi tolong ajar. Okay, kalau Ustaz Fauzi nak perbesarkan skrin ni, nak buang muka saya pun tak apa. Okay, tak masalah. Atas admin belaka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita akan masuk kepada ma'ani fa'ala. Kalau kita tengok atas tu, ammana tu mewakili fa'ala. Fa'ala settle dah, habis dah. Okey, af'ala pun habis dah. Okey, dia ada 3 beradik ni kan? Hak yang fa'ala tambah 1 huruf, dia ada 3 beradik. Satu af'ala, satu fa'ala, dan hak last sekali ni fa'ala. Okey, mana-mana kitab pun dia akan sebut fa'ala ni kediang. Dia akan mulakan dengan af'ala, fa'ala, fa'ala. Okey, apa gitu? Mungkinlah sebab af'ala dengan fa'ala tu dia apa ni? Masyhur. Maksud masyhur tu makna dia banyak, ada. Okay. Makna dia banyak. Ke fa'al pun hak yang kita kata mari atas wazan tu pun banyak. Tak? Okey. Jadi dia duduk last sekali, fa'ala ni. Tak apa, tak ada masalah. Duduk start depan ke, start dulu ke, tengah ke, tak ada masalah. Okey. Baik. Al-ma'ani allati tuzadu lahal alifu bainal fa'i wal aini. Yani fa'ala. Okey, makna-makna yang apa ni, fa'al, yang apa ni, yang ditambah, makna-makna yang ditambah baginya alif di antara fa' dengan ain. Saya nak kabarnya makna-makna yang fa'al, yang atas wazan fa'ala tu dia bawa makna tu. Itu maksudnya. Okey. Fa'al yang bila dia ditambah alif di antara fa' dengan ain, maka dia jadi wazan fa'ala. So apa makna fa'ala? Itu dah. Makna fa'ala. Maknanya makna fa'al fa'ala. Makna yang dibawa oleh fa'al yang mari atas wazan fa'ala. Dah. Baik. Mudah-mudah sekali al-musyarakatu. Apa maksud al-musyarakah? Okey. Wahia ad-dalalatu ala annal fi'la hadithun minal fa'ili wal maf'uli ma'an. Okey. Iaitu musyarakah ni dia menunjukkan kepada fi'il tu hadithun, berlakunya fi'il tu minal fa'ili wal maf'uli ma'an. Okey, berlaku daripada fa'il dan maf'ul sekali. Maknanya ada persyarikatan di antara fa'il dengan maf'ul itu dalam melakukan perbuatan tu. Maknanya dia buat sama-sama lah. Dia buat sama-sama. Dah. Al-musyarakah. Tak. Wahiyad dalalatu. Okay, saya sebut dah bahawa ni dalam kelas balaghah saya hari Rabu. Kita boleh baca ad-dalalah, boleh baca ad-dilalah. Tak? Hari tu kan?
Kalau ada siapa-siapa dalam kalangan yang online malam ni yang masuk, yang online dan kelas saya hari Rabu pada minggu lepas, saya ada sebut. Okey. Dapat boleh rujuk semula video tu. Okey. Baik. Al-musyarakah ni maknanya kita nak faham mudahlah. Maknanya wazan fa'ala ni makna pertama dia adalah dia menunjukkan perbuatan itu dilakukan secara bersama. Secara bersama. Okey. Secara bersama lagu mana tu? Okey, kita tengok. Kita tengok huraian Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah. Okey, dia kata apa? Dia kata, kita baca dia kata supaya jelas. Okey. Ni, dia kata fa'anta idza qulta mathalan. Dia kata kamu, sekiranya kamu kata, contohlah kan, daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran. Maksud dia Zaid pukul Amru. Zaid pukul Amru. Dia kata kana ma'na hadhil jumlati anna Zaidan daraba Amran. Okey, ai anna darba hadithun min Zaidin wahdahu. Okey. Dia mari dulu ayat daraba. Daraba Zaidun Amran. Kita semua tahu maksud dia Zaid kata Amru. Bukan Omar dia, Amru. Okey. Zaid pukul Amru. Zaid gocoh Amru. Tak, daraba. Okey. Kata dan pukul daraba. Okey, baik. Dikatakan makna hadhil jumlah. Okey, bila kita kata daraba Zaidun Amran, okey, makna dia adalah anna Zaidan daraba Amran. Zaid pukul Ammar tu. Amran tu, maksudnya Amru tu, sorry. Zaid yang pukul Amru tu. Okey, ai anna darba hadisun min Zaidin wahdahu. Pukulan tu dia berlaku, dia mari daripada Zaid saja. Amru pukul dak Zaid dak. Zaid katok dia. Dia katok tu siapa Amru tu tak boleh nak katok dia balik. Nampak? Bila dia kata daraba Zaidun Amran. So kita tahu Zaidun tu fa'il, Amran tu maf'ulun bih. Maka ad-darbu tu memang hadithun minal fa'il wa huwa Zaid. Okey, minal fa'il wahdahu. Zaid tu saja yang sebagai pelaku dan Amran tu adalah maf'ulun bih. Dia objek dia yang kena katok kan. Okey. Ini memang jelas lah, okey. Amma idza qulta, kata, adapun apabila kamu kata, okey, daraba Zaidun Amran. Amma idza qulta daraba Zaidun Amran. Kita daripada daraba kita buat wazan daraba. Daraba Zaidun Amran. Kita nak terjemah lagu mana? Boleh kita terjemah Zaid pukul Amru. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kita tengok huraian dia. Dia kata, kana ma'nal jumlati anna Zaidan daraba Amran kama anna Amran daraba Zaidan. Faddarbu hadithun minal ithnaini. Dia kata, makna ayat apabila kita kata daraba Zaidun Amran, maka ayat tu dah berubah menjadi makna Zaid memukul Amru sebagaimana Amru juga memukul Zaid. Maka mu kata aku kata mu. Mu kata aku kata mu. Kata gocoh. Ni gocoh. Okey. Fadarbu hadithun minal ithnaini. Maka pukulan itu berlaku daripada kedua-dua orang. Daripada dua pihak maknanya. Maknanya situ kita akan kata macam mana? Zaid dan Amru itu saling katak mengatak. Boleh? Saling katak mengatak. Saling pukul memukul. Okey. Zaid dan Omar saling pukul memukul. Zaid dan Omar pula. Semua nak tukar. Omar, Amru, Omar. Okey. Itu sabqul lisan. Zaid dan Amru saling pukul memukul. Nampak? Jadi bila kita kata kat orang dah. Bila kita sebutlah kan. Okey, contoh dah gini dah. Darabtuhu lah kalau kita kata dah. Darabtuhu. Tu makna aku pukul dia. Tapi kalau kita kata darabtuhu, maknanya aku pukul dia dan dia pun pukul aku juga. Sebab dia saling pukul memukul. Cumanya daripada segi i'rab dia, daripada segi i'rab nahwu dia, memang fa'il dengan maf'ul tu dia tetap Zaidun tu fa'il, Amru tu maf'ulun bih. Bila kita kata daraba Zaidun Amran, memang tak nafikan daripada segi i'rab dia. Tapi daripada segi apa kita kata makna dia tu memang sama-sama
sama-sama kena katak, sama-sama katak dan sama-sama kena katak. Sama-sama katak dan sama-sama kena katak. Okey. Boleh? Daraba Zaidun Amran. Sejelas dah begini dah. Okey, sebab tu bila kalau kita biasakan kita gunakan di sekolah ke, di fakulti ke, di mana-mana kita kata naqasha yunaqishu kan. Naqasha yunaqishu yang kita terjemah sebagai discuss tu. Discuss. Tak? Discuss ni dia tidak berlaku dari satu pihak, tidak. Tapi dia berlaku dari dua pihak. Saling berbincang. Tak? Bila kata berbincang je, mana pihak ni pun cakap, hak ni pun cakap, hak ni kata gini, hak ni kata gini, bincang kan? Berbincang. Maka tu dia panggil naqasha, tu atas wazan fa'ala. So jadi ingat jadi wazan yang pertama adalah al-musyarakah. Wa hakadha fi qatala la kama jalasa. Okey? Qatala, kita tahu tak, qatala ni saling bunuh-membunuh tak, berperang tu kan. Hak ni perangi, hak ni dak perang kan, qatala tak. Kalau qatala tu bunuh, tapi kalau qatala tu saling berperang, saling bunuh-membunuh. Saling kita kata berperang lah kan. Qatala. Tak. Yang mana dalam peperangan tu ada hak ni bunuh hak ni, ada hak ni kena bunuh. Okey. La kama tu tinju kan. Ya, mula kamah tak. Kalau musara'ah tu gusti, mula kamah tu tinju. So tinju ni kak, hak ni tumbukmu tumbuk aku tumbukmu. Nah. La kamah. Jalasa ni, okey, duduk maknanya kita duduk sama-sama. Okey. Jalastuhu. Okey. Cuma dalam bab makna ni kan saya suka sangat. Okey, kalau kita boleh tengok ni dah. Kita boleh tengok, okey, sekejap okey. Sebab kadang-kadang bila kita selalu tengok rujuk al-ma'ani ni, kita akan dapat banyak makna-makna yang okey, cuba saya tengok okey, mana Mana Ustaz Fauzi nak we to bed ni. Ni dah. Okey. Saya prepare dah sini ni. Saya buka dah. Okey. Kalau kita tengok jalasa dah. Okey. Jalasa. Lupa tukar kepada bahasa Arab. Kejap. Okey. Jalasa. Kita klik enter. Okey. Tengok dah. Masuk. Oh. Ada gambar seksi lah pula. Okey. Tadi tunjuklah ada gambar Tok Molek. Tak tahu apa yang naik. Okey, tukar balik Ustaz Wazi kepada ni. Okey. Antara jalasa, okey, apa ni? Tak boleh juga kadang-kadang dia tu. Tengok semulalah. Okey. Nanti kalau boleh apa ni tulis dekat ni lah, dekat komen ke. Okey, masing-masing boleh rujuklah. Sebab dia apa naik apa yang gambar tak comel. Tak apalah. Okey, sorry. Cumanya jalasa ni macam tadi saya sempat tengok ni dia tulis ni jalasa al-ulama tu maknanya jalasa ma'ahu, maknanya kita duduk dengan dia. Maknanya mu duduk aku pun duduk. Duduk sekali. Al-musyarakatu fil julus maknanya. Al-musyarakatu fil julus. Okey, mu duduk aku pun duduk. Itu maksud jalasa dah. Sebab tu kita kata mujalasatul ulama, maknanya kita pergi duduk sekali dengan ulama tu. Al-musyarakatu fil julus. Okey, saya ada satu benda yang saya nak sebut. Bila saya baca-baca contoh tadi kan, saya pun perasanlah. Kenapa setiap kali kita baca kitab nahwu ke, kitab saraf ke, selalu dia buat mari contoh Zaidun dengan Amru ni. Perasan tak? Zaidun Amru. Okey. Bahkan kalau kita jujuk ni maknanya kita telusuri apa ni sejarah. Dia bermula dari zaman daripada awal apa ni sejarah nahwu lagi. Nahwu tu dibukukan lagi. Maksud saya daripada zaman Sayyidina Ali, daripada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali yang kita kata yang membukukan yang mengasaskan ilmu nahwu ni sebagai suatu ilmu mustaqil yang ada kaedah-kaedah dia. Tujuan dia sebab nak jaga bahasa Arab daripada tercemar ni. Tetapi arahan tu adalah mari daripada Sayyidina Ali. Tu arahan kerajaan tu. Sebab Sayyidina Ali tu dia khalifah. Mana dia projek kerajaan tu, dia bukan projek individu, tidak tu.
Walaupun sebut Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi dia projek kerajaan sebab dia arahan daripada Saidina Ali Khalifah. Tak? Ceritanya daripada zaman tu lagi, contoh yang dia buat pun adalah guna Zaid dan guna Amru. Dia bukan baru. Bukan kata dulu guna contoh lain. Maksud saya nama watak tu dalam contoh tu, guna nama orang lain. Tiba-tiba sekarang ni guna nama Zaid dengan Amru. Tidak. Dia klasiknya ni, dia memang asal lagi. Orang Arab ni dia guna Zaidun dengan Amru. Maka benda ni ada dibincangkan lah, ada orang tanyalah. Apa gitu? Tak boleh ke ubah? Boleh, tak ada masalah. Bukannya tak boleh. Tak. Tapi dia, sebab apa? Orang Arab ni apa rahsia dia guna Zaidun dengan Amru? Okey. Jadi kalau kita tengoklah, kalau kita rujuk, kita baca, kita search, kita survey, kita akan jumpa bahawa ada salah seorang orang yang syarah Matan Al-Ajurrumiyah. Matan Al-Ajurrumiyah. Dia ada sebut bahawa justifikasi dia, alasan dia adalah kerana gini. Apabila kita nak sebut nama orang ni, kita akan sebut nama yang kita mudah atas lidah kita untuk sebut. Mudah kita nak sebut. Jadi orang Arab ni dia kata kalimah yang mudah di sisi mereka adalah kalimah yang ada huruf yang paling minimum lah, yang paling minimum. Dan kita semua tahu bahawa huruf yang paling minimum dalam kalimah Arab adalah 3 huruf, kan? 3 huruf. Betul tak? Okey. Jadi 3 huruf. Lepas tu pula huruf tu bila dia ada mati, dia mati tengah kan? Dia mudah nak sebut. Sebab tu mari Zaid tu, Zaid. Amru, dia kata gitu. Tu dia punya justifikasi yang disebut oleh ulama tu lah. Jadi mudah nak sebut Zaid dengan Amru. Zaid dengan Amru, mudah. Okey. Kalau nama panjang, susah. Macam kita jugalah kan. Kalau kita nak buat contoh lah, kita nak sebut nama-nama hak mudah. Apa dia? Ali, Abu, kan? Okey, kalau bangsa India apa dia? Sami. Tak? Kalau Cina, bangsa Cina kita akan sebut siapa? Kau. Kan? Sedangkan nama lain ada lagi, Lee Chong Wei ada lagi. Nama Melayu, Ahmad Syauqi Firdaus. Tak, nama. Muhammad Syahrizal. Nama tu sedap kan. Saif Ibn Rislan. Dah. Tapi nak sebut tu panjang je nak sebut. Ahmad Zaki. Nama comel, nak sebut tu panjang. Jadi kita pun kita pun gunalah ulama pun kita orang Melayu ni pun gunalah Ali, Abu dah. Okey. Lepas tu orang Arab pun samalah. Okey, Zaidun dengan Amru. Cumanya ada satu cerita yang cerita masyhur lah. Cerita tu masyhur. Betul ke tidak wallahu a'lam, tapi dia sangat-sangat masyhur dalam bab ni. Dan dia pernah disebut oleh Al-Manfaluti. Al-Manfaluti pernah sebut. Ya, semua tahu kan Al-Manfaluti ni? Al-Manfaluti ni mana tesis? Okey. Ada student saya PhD, dia buat satu satu tesis An-Naqdul Ijtima'i Indal Manfaluti. Bukan gitulah tajuk dia. Kritikan sosial di sisi Al-Manfaluti. Al-Manfaluti ni dia adib Misri lah. Adib Misri. Boleh search dan ada gambar dia. Gambar misal dia. Panjang itu. Ada dia pakai adalah pakaian Mesir dia tu. Boleh search Al-Manfaluti. Jadi Al-Manfaluti ni dia cerita bahawa pernah berlaku ini berkenaan dengan contoh Zaid dengan Amru lah. Yang ni boleh ceritalah kepada pelajar-pelajar kita kalau kita mengajar lah. Selingan. Ustaz Fakhrul sebut ada cerita menarik dalam kitab Al-Manfaluti. Cerita ni lah Ustaz Fakhrul saya nak cerita lah. Al-Manfaluti sebut di zaman kerajaan Turki ada seorang dipanggil wazir lah, menteri. Nama dia Daud. Okey.
Jadi menteri ni, kita panggil ni lah, Datuk Daud lah, mudah lah. Okey. So menteri ni, Datuk Daud ni, dia nak belajar bahasa Arab. So bila dia nak belajar bahasa Arab, dia pun carilah tok guru ataupun ustaz lah kita kata. Carilah ustaz mengajar di rumah dia, ngajar apa? Ngajar nahwu lah, ngajar nahwu lama, ngajar. So bila ngaji tu, ya, ustaz tu ngajar dia nahwu, bila dia ngaji tu, jadi duduk jumpa sama ni, contoh daraba Zaidun Amra. Zaid Amran, Zaid Amran, Zaid Amran. Duduk main gitu tak. Akhirnya suatu hari dia tanyalah. Dia kata, ustaz dia kata nak tanya, kenapa setiap kali kita jumpa contoh dalam nahwu Arab ni, ustaz duk ajar ni, Fa Zaid Zaid, Fa Zaid Zaid, lepas tu Amru, Fa Amru Amru, Fa Amru Amru. Sebab apa dia tanya? Apa rahsia dia? Jadi ustaz ni dia terkejutlah bila dia dengar soalan tu, sebab dia tak pernah terfikir pun pasal benda tu. Bahkan dia terima ilmu dia daripada tok guru dia sebelum ni pun memang dia tidak pernah terfikir. Okey. Jadi maksud sayanya maknanya tok guru dia tak wayak ke dia, tak cover pun ke dia sebab apa. Jadi bila dia ditanya begitu oleh Datuk Daud ni, kita kata, tak, maka dia terus berjawab, dia kata sebenarnya benda ni bukan hakikat, dia kata ni contoh je. Okey. Bukan sebenar, dia kata. Sebelum dia kata gitu, tiba-tiba menteri ni, Datuk Daud ni, dia marah. Dia kata kalau gitu, dia kata hadza kadzib. Kalau gitu benda ni bukan benda betul ni, benda bohong, dia kata. Jadi dia marah. So apa tindakan yang dia buat? Dia bubuh dalam jail ustaz hok ngajar nahwu dia tu. Dia bubuh dalam jail. Okey. Lepas tu dia lantik ustaz lain pula. Ngajar dia, lepas tu dia tanya soalan yang sama, dan jawapan pun samalah juga dengan ustaz tadi, iaitu benda tu adalah benda yang laisat hakikah, dia kata. Okay. Al-amtilah tu kata laisat hakikah, bukan benda hakikah. Benda tu hanya iftiradi je, benda tu hanya andaian je. Oh, dia pun marah juga. Jawapan sama, dia tak puas hati. Maka lepas seorang, ustaz hok ngajar dia bahasa Arab ni, dia buah lejir belaka. Dia sumbat dalam jir belaka. Okey. Jadi, bila gitu menyebabkan tak ada, kurang orang nak ngajar di sekolah. Ustaz dia kurang. Okey. Ni cerita oleh Al-Manfaluti lah. Okey. Baik. Tapi cerita masyhur lah. Okey. Lepas tu, bila gitu, dia pun jemput ajak tok guru ataupun ustaz dari Iraq pula. Dari Iraq. Mari. Okey, maka marilah ustaz daripada Iraq. Dan ustaz ni dia tahu dah. Soalan ni, kisah ni. Maka dia dah prepare awal-awal dah. Okey, dia pun ngajar. Sampailah masa bila sampai ke contoh ni, menteri itu pun tanya pula soalan yang sama. Dia kata, ustaz, saya nak tanya, kenapa contoh ni kita selalu guna Zaid Amru, Fa Zaid Zaid, Fa Amru Amru. Sebab apa dia kata? Apa rahsia? Jadi ustaz ni dia tahu dah. Okey, dia cerdik. Okey, Syaikhun Zakiyun. Okey, dia cerdik. Maka dia pun jawab. Okey, dia kata gini sebenarnya. Dia kata sepatutnya dia kata Amru ni bukan hanya setakat kena katak je, tapi kita kena bunuh, dia kata. Kan daraba Zaidun Amran kan, contoh dia kan. Zaid katak Amru. Sepatutnya Amru ni, okey Datuk, kita bukan setakat katak je. Kita patut bunuh dia, patutnya. Dia pun nampak, pelik jawapan ni. Dah apa dia tanya? Okey, Datuk tahu tak? Okey, Amru ni dia curi waw daripada Daud. Datuk tengok nama Datuk tu. Daud, acuh aja. Dal, alif, waw, dal. Tapi bacanya Daud. Maknanya ada waw selagi. Dah apa tak tulis waw tu? Waw tu asalnya ada. Tapi dicuri oleh Amru ni. Sebab tu bila Datuk tengok, Amru ada waw balik belakang. Jadi Amru ni dia curi waw Daud tu. Maka Zaid ini telah dilantik untuk katak, untuk bagi hukuman kepada Amru.
Oh, bila dia jawab lah gitu, oh puas hati, menteri tu puas hati. So bila menteri tu puas hati, dia kata, barulah saya jumpa jawapan dia. Okey, so terima kasih. Jadi saya akan bagi reward lah. Awak minta lah apa-apa yang awak nak, yang ustaz nak, saya akan tunaikan. Maka ustaz tu kata, hamba tak mau minta kecuali tolonglah lepas ustaz-ustaz kita di dalam J tu belaka semua keluar, boleh pergi kulit mengajar di sekolah. Okey, jadi menteri tu berkata, okeylah, okey aku terima permintaan tu, maka dia pun lepas. Okey. Wallahu a'lam. Ini cerita dalam kitab yang masyhur Okey, betul ke tidak? Wallahu a'lam. Tapi bolehlah nak sharing dalam kelas kan, awak hilang ngatuk budak-budak. Okey. Cumanya hak jawapan akademik hak macam saya sebut mula-mula tu lah. Saya sebut mula-mula tu iaitu orang Arab ni dia mudah nak sebut Zaidun dengan Amru. Gitu je lah. Okey, itu hak yang saya jumpa. Okey, kalau siapa-siapa yang ada jumpa cerita lain bolehlah share. Okey, dan juga ada jumpa justifikasi lain. Okey. Boleh. Okey, habis ini, okey kita balik semula kepada pelajaran kita. Okey. Okey. Kita masuk kepada makna yang kedua. Makna yang kedua yang dibawa oleh wazan fa'ala. Fa'ala. Okey. Kalau tadi al-musyarakah, maknanya saling melakukan. Okey. Tapi yang ni al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah ni apa maksudnya? Maknanya perbuatan tu dia berterusan, dia tak putus. Dia tidak putus. Dia tak berhenti. Okey. Al-mutaba'atu. Wahya ad-dalalatu ala adamin qita'il fi'li. Dia menunjukkan fa'il itu tidak putus. Adami itu tidak, inqita' tu putus. Al-fi'li. Mana fa'il itu berterusan, berlaku sama. Okey. Apa contoh? Bila kita kata walaitu as-saum. Walaitu as-saum. As-sauma, walaitu as-sauma. As-sauma tu puasa. Okey? Puasa. So walaitu tu muwalat. Kita belajar fiqh kan? Ya, bila kita belajar fiqh kan, kita perasan tak? Ingat tak? Ustaz-ustaz tu kita sebutkan mualak kan? Orang Melayu tersebut mualak. Bukan mualad tu lain. Mualak kan? Maknanya apa? Maknanya berturut-turut, tak putus. Lepas kita buat yang ni, kita buat yang ni. Kita kena buat selalu maknanya. Kita kena buat selalu. Okey, bukan tartib. Tartib tu ikut susunan kan? Dia tak putus, maknanya kita buat selalu. Buat. Okey, lepas buat ni selalu. Lepas buat ni selalu. Itu maksud dia muwala. So dia mari daripada fa'il ni lah. Walaitu. Wala yuwali. Maknanya adamu inqita'il fi'li. Maknanya as-saum tu, puasa tu memang tak putus, bersambung. Puasa tu bersambung-sambung. Lepas hari ni puasa, esok puasa pula. Macam tu tak? Macam gitulah. Okey. Atau taba'tu ad-darsa. Taba'tu ad-darsa ya. Ustaz Fauzi kata berturut-turut. Ya, berturut-turut Ustaz Fauzi, betul. Okey. Taba'tu ad-darsa. Maknanya aku follow, aku ikut pelajaran tu berturut-turut, tak putus. Tak putus maknanya aku ikut, ikut. Mutaba'ah kan? Mutaba'ah tu mengikuti. Contoh kan orang Arab kata mutaba'atul al-musalsal kan? Musalsalat. Al-musalsalat ni apa? Kalau biasanya orang Arab ni, musalsalat ni kalau merujuk kepada rancangan TV tu, drama yang episod-episod tu lah. Kan? Hak biasanya hak sahurnya benda baru ni, hak yang tayang waktu maghrib tu kan. Tak ingat dah tajuk apa. Okey, 7 hari mencintaimu. 7 hari mencintaimu. Okey. Betul kata dia tu? Wallahu a'lam. Betul ke Saif? Okey. So taba'tu ni, mutaba'ah ni, dia kena mutaba'atul musalsal, maknanya follow, mengikuti. So kita kata mengikuti drama tu. Apa maksud mengikuti drama TV tu? Maknanya lepas tengok siri ni, tengok pula siri ni. Lepas tu tengok pula siri. Itu maksud taba'tu ad-darsa. Samalah juga kalau tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita, kalau follow kelas kita halaqah ni dah selama 15 minggu dah ni kan. Itu maksud dia taba'ayu tabi'u lah tu. Taba'ayu tabi'u, ikut. Minggu lepas ada, minggu ni ada, minggu sebelum ni ada, minggu depan pun insya-Allah akhirnya khatam insya-Allah dah, agak gitu dah. Maknanya taba'ah tu mutaba'ah, ikut. Boleh. So itulah dia maksud al-mutaba'ah yang mari atas wazan fa'ala dah. Okey.
Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain dah. Okey, saya nak baca contoh yang Dr. Abdul Ar-Rajihi sebut je lah. Tidak kita akan jadi panjang. Okey. Yang ketiga, al-ma'na tsalits ad-dalalatu ala anna syai'an sara sahiba sifatin yadullu 'alaiha al-fi'lu. Okey. Apa dia yang makna yang ketiga yang dibawa oleh wazan fa'ala ialah dia menunjukkan kepada apa? Anna syai'an, sesuatu benda tu sara sahiba sifatin yadullu 'alaiha al-fi'li. Dia jadi tuan kepada sifat yang mana fa'il itu menunjukkan ke atas sifat tu. Okey, saya ulang balik. Fa'il atas wazan fa'ala tu dia membawa maknanya apa? Membawa makna sesuatu benda tu dia jadi memiliki. Tu maksud sahiba sifatin. Dia memiliki sifat tu, dia ada sifat tu, dia jadi tuan kepada sifat tu, yang mana sifat tu kita faham daripada lafaz fa'il tu. Fa'il yang tu yang menunjukkan di atas sifat tu. Contoh, mithlu, okey. Bila kita kata afahullah. Okey, afahullah. Okey, ni biasa doa lah kan. Dia dalam bahasa Arab tak? Apa macam kita kata apa? Syafahullah kan? Afahullah, hafizahullah, hadahullah, tak? Dan seterusnya lah. Yang kita guna apa ni fa'il madhi tak? Fa'il madhi. Tapi dia sebenarnya membawa makna fa'il amar iaitu menunjukkan kepada ad-du'a. Ad-du'a. Maksudnya kita minta dengan Allah supaya contoh bila kita kata syafahullah tu dia membawa maksud Allahumma shfihi. Wahai Allah sembuhkanlah dia. Tak? So ishfi tu fa'il amar kan? Tapi dia lid du'a, tak? Untuk berdoa. Pohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cumanya dia punya sirah dia tu dalam bahasa Arab dia guna fa'il madhi. Sebab tu bila kita terjemah, contoh bila kita kata syafahullah, kita akan terjemah dalam bahasa Melayu kita semoga Allah menyembuhkannya. Tapi maksud dia tu doa lah ya. Jadi bila gitu sini afa lah, afa yu'afi. Afa yu'afi ni maksud dia afahullah ja'alahu dha'afiyah. Okey. Za tu adalah sahib lah. Sahib. Tuan. Contoh macam nama saya ni. Zul Azhan. Zul Azhan. Okey. Zu tu maknanya sahib lah. Sebab saya ingat lagi saya masa belajar dulu, Tanah Arab dulu, orang Arab bila dengar je nama saya, Mas Muka, saya pun kata Zul Azhan, dia akan suka. Dia akan suka mula-mula sekali. Memang. Orang yang mula-mula sekali dengar nama saya, dia akan suka. Kalau Zulkifli, Zulqarnain, dia biasa dah. Tapi bila Zul Azhan ni pelik bagi dia. Sebab Zul Azhan ni maknanya, dia kata, bila saya kata Zul Azhan, dia pun kata, Sahibul Azhan dia kata. Sebab Zu dengan Za tu sama lah kan. Okey, cumanya mansub dengan marfu' kan. Okey. Maksud dia sahibu, orang yang memiliki. So dia kata kam zihnan indaka. Mu ada berapa nah zihn? Zihn ni maknanya otak lah ni. Akal ada otak minda ke apa ikutlah tu zihn. Okey, saya pun jawab, saya kata hadza min babi itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Dia pun suka. Dia kata dia pun bagi cara yang lain, saya lupa dah. Okey, saya kata ni majah Musa. Itlaqul kulli sebut banyak wa iradatil juz'i tapi nak maksudnya satu je. Saya sebut gitu. Wallahu a'lam betul ke tidak saya tak tahulah. Tu ijtihad saya je. Tapi ada tak setuju, dia kata ada makna lain. Okey, tak apalah. Tu terserah pada dia. Cuma nak ceritanya sahibah tu adalah za tu lah. Jadi ja'alahu dha'afiyatin, ja'alahu sahiba afiyah. So afiyah tu adalah satu sifat. Afiyah, sehat. Tak? Yang mana kita faham daripada fa'il afa. Tu maksud dia yadullu alaiha al-fa'lu. Yadullu alaiha al-fa'lu. Betul Ustaz Fauzi, banyak akal ada. Spelek banyak. Okey. Kafa'tu Zaidan. Okey, kafa'tu Zaidan. Okey, ja'altuhu dha mukafa'atin. Okey. Apa makna kafa'a yukafi'u? Maknanya kita reward lah, kita reward. Okey. Kafa'tu Zaidan. Kita reward. Saya reward Zaid. Mana saya bagi balasan pada Zaid. Saya reward Zaid. Kafa'tu Zaidan. So bila kita kata gitu, bila kita guna kafa'a atas wazan fa'ala, maka dia membawa maksud ja'altuhu dha, yakni sahiba mukafa'ah.
Mukafaah. Mukafaah tu balasan tu lah ya. Balasan baik mukafaah tu balasan baik tu. Yang dia faham daripada yang yadullu alaihal fi'lu. Dia faham daripada kafa'ah tu. Daripada fi'il kafa'ah tu. Fi'il kafa'ah tu lah yang menunjukkan atas sifat mukafa'ah. Sebagaimana fi'il afa menunjukkan atas sifat afiyah tu. Mukafa'ah. Bila sebut mukafa'ah saya teringat. So, saya belajar dulu. Kita ada satu istilah lah. Kalau ada kawan-kawan saya sini yang belajar sekali dulu. Istilah dia apa? Mukafa'ah ni, kami kalau sebut mukafa'ah tu tahulah. Apa dia itu? Beasiswa. Duit bulanan hak universiti bagi. Ada. Kita memang tunggu sangat-sangat lah. Macam orang tunggu gaji lah. Ingat kenangan tu memang dah. Sampai ingat lagi orang hak bagi duit. Bagi duit lah. Kalau saya cerita lah. Tak apalah. Santai-santai dah. Okay, jangan stres sangat. Okay, student saya pun ramai ni dah. Okay, saya nak cerita juga. So, saya belajar dulu kan dekat Universiti Islam Madinah tu. Okay, ada dua benda lah. Okay, dua benda yang tak ada dah dekat Malaysia ni. Okay, yang pertama, sekarang saya tahu dah sekarang ni sistem dia. Ni zaman saya 30 tahun dulu lah. Tahun 90 hingga 95. Sistem dia apa? Yang pertama, memang dia ada murakib. Tahu murakib ni? Orang yang ambil kehadiran. Orang ambil kehadiran. Bila ustaz masuk je, dia akan mari murakib ni. Kita kalau ustaz masuk je, kita tak boleh keluar lagi. Relax dulu. Jangan pergi tandah ke apa. Tunggu murakib mari dulu. Sebab kalau murakib mari, dia akan ambil kedatangan. Setiap hisah, setiap masa. Dia akan ambil. Kalau kita keluar pergi tandah ke, memang kita dikira tidak hadir lah. Jadi kita tunggu dulu. Memang dia akan masuk on time. Dalam antara tak lebih daripada 10 minit ustaz masuk. Cuba bayang, dia akan round. Murakib tu seorang je ataupun dua orang je. Kelas berjalan serentak, dia akan round semua tu. Dia memang dalam daftar dia dah. Dia tik 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 tik. Dia tak silap lah insya-Allah. Tak pernah ada lagi lah silapnya. Okey. Baik, tu satu murakib. Sampai sekarang saya boleh bayang ingat lagi surah Al-Murakib tu dekat kuliah luar tu sampai sekarang. Tetaplah dia hafizahullah. Harap dia panjang umur, hidup lagi, hafizahullah. Masa tu dia muda lagi lah, umur lebih kurang mungkin dalam 30-an dah. Okey. Satu lagi benda kat Madinah yang saya belajar dulu adalah mukafa'ah ni. Nak cerita mukafa'ah sebenarnya. Mukafa'ah ni ke beasiswa tu lah. Hak yang masa saya belajar dulu, alhamdulillah lah saya belajar dulu tu rezeki dah, maknanya kita kata ada ditanggung oleh universiti. Okay, sebab Universiti Islam Madinah tu adalah universiti yang boleh dikatakan majoriti tu berapa? Mungkin sampai 80% ke 90% pelajar dia memang pelajar antarabangsa. Yang paling ramai daripada Afrika lah. Ramailah. Okay. Jadi dia bagilah beasiswa. Saya ingat lagi pada masa saya belajar tu 30 tahun dulu, beasiswanya adalah 520 rial. 520 rial Saudi sebulan. Okey. Jadi seolah-olah macam kita belajar, akhir bulan kita akan terima mukafa'ah. Kita akan terima gaji lah. Terima gaji. Okey. Jadi akhir bulan bila tunggu je akhir bulan, okey, hari ni mukafa'ah fakulti ni, contohnya fakulti ni, kawan kat fakulti ni khabar, okey, mukafa'ah bagi dah. Kita pun, fakulti aku hari ni kot. So hari tu pagi lah kita pergi kelas pagi. Lepas tu, mukafa'ah boleh pergi ambil dah. Kita pun pergi beratur. Lepas tu dia bagilah. Dan mukafa'ah tu pula, sekiranya kita tidak hadir kelas, kita riak, maka dia akan kurang. Dia akan potong. Sampai paling rendah dia akan potong sampai 300 lebih. Kalau kita banyak riak. Dia akan potong. Okey. Nak ceritanya, satu hari tu saya beratur untuk ambil mukafa'ah. Sebenarnya saya tak tahulah sistem gaji dia masa tu. Ni sama ada gaji ataupun claim ke, saya tak tahulah. Biasa gaji ni dia akan masuk dalam akaun kan, bukannya bagi cash. Tapi nak ceritanya hari tu ada seorang ustaz ni, tak tahulah duit apa, saya tak tahulah. Okay? Dia mari ambil duit dia dekat orang yang bagi beasiswa tu, mukafa'ah tu. Jadi bila kita beratur nak ambil ni, kita student kan. Okey, bila pensyarah mari, maka staff tu dahulukan pensyarah lah. Okey, dia pun suruh duduk tepi, pensyarah mari. Saya pun tengok sendirilah, dia bayar apa tak tahulah.
Duit apa, nak kata gaji, mungkin gaji masuk bank kan. Mungkin claim apa ke tak tahulah. Dia bayar cash. Lamalah hidup bagi duit. Pasa. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu maknanya mewahnya, besarnya apa dia punya apa kita kata mukafaah dia tu. Dia punya nak kata gaji tidaklah kan. Maknanya dia punya claim dia ke duit apa, tapi maknanya banyaknya dia bayar tu. Dan memang tak nafikanlah bahawa memang di Arab Saudi masa itulah masa sekarang ni wallahu alam lah dengan sekarang ni. Masa tu memang sangat-sangat mewah, sangat-sangat mewah. Cuba bayangkan tak berapa ramai kerajaan Arab Saudi dia memberi tajaan kepada pelajar-pelajar antarabangsa ni dengan bukan saja di Universiti Islam Madinah, bahkan di universiti-universiti lain juga pada masa itu ada. Memang dia sangat-sangat kaya lah, sangat-sangat kaya, sangat-sangat mewah. Dan duit kekayaan dia tu, kita nampak yang dia tu bagi pendidikan kepada orang-orang yang Muslim yang terutamanya daripada Afrika dan sebagainya. Ada orang yang baru masuk Islam dan sebagainya yang memang tidak ada tempat untuk belajar, maka diberi peluang untuk belajar di Tanah Haram dan dekat dengan Masjid Nabi, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan satu fadlah, kelebihan belajar di Tanah Haram. Okey. Habis cerita. Malam ni cerita je dah. Okey, nak cerita pasal mukafaah tu tadi. Kenangan dah. Okey. Abu Muaz kata zaman tu mungkin guna tunai lagi kot. Mungkin kot. Tak tahulah kalau tunai Ustaz Abu Muaz Elias Firdaus mungkin gaji dia lah kot. Kalau gaji dia memang tak tahu lah. Banyak mana kan. Memang gaji dia memang besar lah. Kalau profesor tu masa tu memang besar lah. Sebab tu ada ramai kita kata profesor-profesor yang dari Mesir contohnya, dari Syria yang mengajar di Arab Saudi, memang gaji-gaji mereka tu besar lah berbanding dengan mereka mengajar di tempat mereka. Okey, tak apa, balik semula. Okey. Agak cerita tadi tidak membosankan dah. Baik, aqabtu Amran. Naik pula dah Amran. Tadi Zaidan, Amran pula. Aqabtu Amran. Okey, ja'altahu dha uqubatin. Okey, apa makna uqubah? Uqubah tu balasan lah. Okey. Mukafaah tu sini kata kalau kita banding dua contoh ni, mukafaah sini ni untuk benda baik lah. Uqubah tu untuk benda yang tidak molek, tidak baik. Okey. Jadi uqubah tu adalah sifatun yadullu alaiha al-fi'lu. Fi'lu dia mana? Aqabtu. Aqabtu. Okey. Baik, so clear sini nah. Okey. Lepas tu ada pula dia kata yang okey, qad. Qad ni makna litaklil lah. Mana kadang-kadang mari juga qad wa qad yadullu fa'ala ala makna fa'ala. Dia ada dalam bahasa Arab ni. Walaupun kita kata bila tambah satu huruf dia akan membawa makna tambahan kan, tapi kadang ada ni bahasa kan, sifat bahasa kan, walaupun kaedahnya kata gitu, tapi dia akan ada kalimah yang walaupun dia tambah satu huruf tetapi dia membawa makna asal. Walaupun fa'ala tambah satu huruf kan, dan dia kata bila tambah huruf ni dia akan membawa makna-makna tertentu. Tapi dia pusing. Dia U-turn balik, pusing. Fa'ala tu mari dengan makna fa'ala juga. Okey, dengan makna fa'ala. Okey. Contoh dia safara. Okey, hajara dengan jawaza. Kita semua tahu safara tu maksud dia bermusafir. Okey, bermusafir. Hajara berhijrah. Jawaza apa kita kata melangkaui, melampaui. So safara, hajara, jawaza ni adalah fi'il yang membawa makna ni fa'ala. Okey. Okey, saya nak tengok dalam sekitar lagi ni, saya bawa Syazal Arf ni. Okey, minggu lepas terlupa, minggu ni teringat. Okey, kalau dalam Syazal Arf untuk fa'ala ni dia fokus kepada dua saja. Okey, tiga sama juga. Okey. Tapi dia buat mari contoh tambahan lain. Contohnya al-musyarakah ada. Okey. Contoh dia buat mari contoh masyaituhu. Okey. Tadi ada jalasa ada masya. Okey. Dia kata
Masyaituhu, masyaituhu, maksud dia adalah masyaitu, saya berjalan, wa masya, dia pun berjalan juga. Maknanya kita berjalan beriringan tu, seiring tu. Lepas tu kita boleh kata dalam bahasa masyaitu. Masyaitu. Sebagaimana jalastu tadi tu. Masyaitu. Ni disebut contoh ni oleh pengarang kitab Syazal Arf. Okey. Untuk al-muwalah, sama contoh dia. Dia guna juga walaitu tadi dengan taba'tu. Lepas tu untuk fa'ala dengan makna fa'ala, contoh sama juga, dia kata safara dengan makna safara sama. Lepas tu dafa'a juga boleh mari dengan makna dafa'a. Okey, itu yang waqad yadullu fa'ala ala makna fa'ala tu dah. Dia buat mari contoh dafa'a selagi. Okey. Boleh. Okey, itu tambahan contohlah. Baik. Kita ada berapa minit lagi? Ada 10 minit. Okey, kita baca masuk kepada ni. Okey. Saya nak tengok tadi. Saya sebenarnya malam ni saya berniat untuk makna kalimah ni. Saya dah check dah tadi. Tapi saya nak tunjuk dengan apa ni? Al-ma'ani, tapi ada gambar iklan tu dot comel. Tak yalah. Terjadi lah malam ni. Tak apalah. Okey. Tak jadi apa ni? Perancangan. Okey. Thaniyan, mazidus thulathi biharfaini, afwan. Okey, sekarang ni mazidus thulathi biharfaini. Kita habis dah. Ni kena ingat soal dah. Mazidus thulathi biharfaini ada 3 beradik dah. Habis dah. Itu apa dia? Af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Sekarang ni kita masuk kepada mazidus thulathi biharfaini. Fi'il 3 huruf. Tapi kita tambah dia dengan 2. Maka dia jadi berapa? Dia jadi 5. 3 tambah 2 jadi 5. So ingat, kalau tadi 3 tambah 1 jadi 4. Dia ada 3 wazan. Bila 3 tambah 2 jadi 5, dia ada berapa wazan? Dia ada 5 wazan. Tengok dia kata, Iza zidat thulathiyu harfaini fa innahu ya'ti ala khamsati awzanin. Dia kata, Iza zidat thulathiyu, apabila fi'il sulasi itu ditambah. Ditambah berapa huruf? Harfaini, 2 huruf. Fa innahu, hu tu balik kepada athulathi al-mazid tu. Okey, mazidus thulathi tu. Okey, ya'ti ala khamsati auzanin. Dia mari atas 5 wazan. Apa 5 wazan tu? Hiya tu dhamir balik kepada auzan tu. Okey, mula-mula. Infa'ala. Okey, infa'ala. Okey. Biziyadatil alifi wan nuni. Sekarang ni Dr. Abdul Ar-Rajihi dia akan sebut dulu kelima-lima wazan ni dengan contoh dulu. Wazan contoh. Okey. Makna dia akan sebut lepas ni. Okey. So kita tengok dulu perkataan dan contoh. Inkasara. Ni infa'ala ni biziyadatil alifi wan nuni mithlu. Okey, infa'ala adalah wazan dengan sulasi yang ditambah alif dan nun. Okey, apa contoh? Okey, dia sebut 4 contoh di sini. Inkasara, infataha, inqada dengan inmaha dah. Okey. Baik. Inkasara apa maksud dia? Inkasara maksud dia apa? Hancur tak? Kaca kan? Kaca kalau dia jatuh kan? Maka kaca tu apa? Pecah tak? Hancur tak? Tu maksud inkasara, pecah tak? Okey, inkasara, pecah, inkasara. Okey. Kaca tak? Biasa diguna untuk kaca tak? Kalau kaca tu pecah. Okey. Hati boleh kot kalau hati tu hancur tak? Inkasara boleh kot. Okey. Min babil majaz. Okey. Infataha, infataha ni ayat ia terbuka. Infataha, terbuka dah. Okey. Baik. Inqada, inqada ni maknanya dia apa ni? Inqada dia khada'a, dia apa? Dia ta'ah lah, dia patuh. Dia patuh. Okey. Contoh kalau dalam kamu al-ma'ani dia sebut inqadat ad-dabbatu. Inqadat ad-dabbatu. Ad-dabbah tu binatang kaki 4 lah. Contohnya lembu lah. Okey.
Contoh lembu inqadat. Maknanya apa maksud lembu tu inqadat? Patuh tu. Maknanya dia sarat khalfa sahibiha. Dia berjalan, dia belakang tuan dia. Kan kita pernah tengok biasa tengok kan orang arak lembu kan. Orang arak lembu, lembu tu berjalan je belakang tuan dia. Tak lari pun. Tak. Ikut je tuan dia. Maka yang tu dalam bahasa dia panggil inqada. Okey. Dia ada unsur taat, patuh dan juga khudu'. Okey. Baik. In maha ni dia asal dia mari daripada kalimah maha yamhu, maknanya apa? Hapus. Jadi in maha ni terhapus. Terhapus. Okey. Wazan yang kedua ifta'ala. Ifta'ala bi ziyadatil alifi wat ta'i mithlu. Okey, ifta'ala dia tambah alif dan ta. Okey. Walaupun saya sebutlah juga dah sebab kita belajar. Tengok dah ifta'ala kan, ifta'ala dia berbuah alif kat depan lepas tu tak selepas fa. In fa'ala dia tambah alif dengan nun tu mula-mula sebelum fa'ala. Tak. Tapi alif dengan tak tu dia ada fa kat tengah dia. Ifta'ala dah, nampak dah? Okey. Apa wazan dia? Contoh dia iftataha. Iftataha pun sama maksud terbuka pun boleh, merasmikan boleh. Okey, ada banyak iftataha tu tapi nak tunjuk dalam al-ma'ani tak sesuai. Okey. Malam ni. Iftarasha. Iftarasha ni dia membawa maksud ittakhadha al-firash tak? Ittakhadha asy-syai'a firasan. Al-firash apa? Al-firash ni macam tilam ada hamparan ataupun tilam lembek tu tak? Okey. Ada istilah tak saya ingat? Yalah, kat Malaysia ni masa kita belajar di sini kita tak pernah jumpa istilah tu, tapi bila kita pergi dekat tanah Arab, budaya Arab kan. Budaya Arab tu kita pun tengok apa ni dia panggil apa? Macam mafrusyah. Mafrusyah. Dia ambil daripada perkataan firash lah. Iftarasha ni, farasha ni lah. Firash, iftarasha ni mafrusyah. Contohnya buyut mafrusyah. Rumah tu dia mafrusyah. Apa dia? Dia ada perabot dah. Dia ada al-mata' dia panggil. Al-firash dia boleh mari juga dengan mana? Al-mata'. Maknanya di sana, di Arab Saudi sana, contohnya tanah Arab, dia ada rumah-rumah yang tempat kita pun sekarang ada dah kan. Tapi mungkin dulu, zaman dulu mungkin jarang ataupun kurang. Dia sewa rumah tu, dia sewa sekali dengan barang-barang dah. Sekali dengan perabot dah. Semua komplit dah. Dia panggil syuqqah mafrusyah. Tak? Maknanya rumah hak dia sewa tu ataupun tingkap tu hak dia sewa tu, rumah tu mafrusyah, dia ada al-mata' dah, ada barang-barang dah. Dia ambil daripada perkataan ni lah. So bila kita kata iftarasha, maknanya dia ittakhadha asy-syai'a firashan. Dia menjadikan sesuatu itu sebagai alah dia, sebagai lembek tempat dia tidur ke, tempat dia baring ke. Itu maksud iftarasha. Okey, Ishtaqa maksud dia rindulah. Mushtaq. Mushtaq. Dulu ada student saya seorang kat FB nama Mushtaq. Dekat mana dia sekarang ni? Jangan naik kat FB. Mushtaq. Bukan nama sebenar dia. Okey, nama FB dia. Mushtaq. Student Uniza kita dulu. Mungkin Saif perasan kot. Okey. Tapi dia mari daripada kataan ishtaqa yashtaqu lah, maknanya rindu. Okey. Istabara ni dia sabar, tapi sabar dia tu dia macam dia kita kata dia level dia tu dia tinggi sikitlah. Okey. Ittakhadha dia mengambil, okey, ittaqa bertakwal, idda'a mendakwa, okey, imtadda maknanya memanjang ataupun terhampar. Okey, mumtad. Syai'un mumtadun, sesuatu benda yang memang terhampar. Yang terbentang. Imtadda juga boleh kita kata kalau kita nak melibatkan masa ya. Imtadda maknanya contoh kita katalah az-zaman yamtaddu min kaza min as-sa'ati kaza ila sa'ati kaza. Contohnya masa itu terbuka berpanjangan daripada pukul sekian ke pukul sekian. Tak? Okey, itu imtadda. Tak apa dia punya ma'ani dia, kita akan tengok akhirnya lah. Mungkin kalau malam ni tak sempat lah, minggu depan dah.
Okay, cuma saya nak perhabis madani ni dulu. Okey, tafa'ala, tafa'ala. Biziyadati ta'i wal alifi. Mithlu, okey, tafa'ala, wazan tafa'ala dia tambah ta kat depan, lepas tu dia tambah alif selepas fa'ul kalimah tu. Tafa'ala, tu nampak Tafa'ala. Okey, apa contoh dia? Taqatala. Taqatala ni saling bunuh-membunuh, saling berperang. Okey. Tanawama. Tanawama boleh mari dengan makna tazahara bin naumi. Dia wak lolok tidur. Tahu wak lolok? Wak lolok tidur. Pura-pura tidur. Tak. Bila mak dia mari, tengok dalam bilik, ayah dia mari tengok dalam bilik, dia pun wak lolok tidur. Padahal ada handphone dalam selimut. Contoh dah. Dah sedap, keadaan gitu dah. Lagi check betul tu. Tidur ke tak? Dah. Okey, tu tanawama. Okey, tabaya'ah. Tabaya'ah ni saling jual menjual lah. Okey, aku jual barang kepadamu, mu jual barang pada aku. Maknanya aku beli barangmu, mu beli barang dengan aku. Tu maksud tabaya'ah. Okey, dia ada musyarakah juga. Tasyaka. Tasyaka ni saling mengadu. Saling mengadu. Tasyaka. Tasyaka. Okey. Yang ni nampak pelik sikit dah. Yang ni nak kena syarah sikit dah. Okey, tapi kita dah 10 setengah lebih dah. Okey, saya sebut secara ringkas jelah. Okey. Tengok ni itsaqala ke. Okey, mungkin ada tertanya-tanya dah buat apa? Kenapa daripada tafa'ala, taqatala, tanawama lah apa tiba-tiba semari belakang ni itsaqala? Yang ni salah cetak ke ataupun gimana? Dia tidak dah. Okey, yang ni dia contoh ni dia masuk dalam bab apa ni al-ibdal. Al-ibdal. Kita tukar huruf tu. Asal huruf lain, lepas tu kita tukar huruf lain. Okey, ringkas ceritanya, okey, bila saya rujuk, okey, dia gini. Dalam kaedah saraf, tapi benda ni secara detail dia dalam apa ni bab al-i'la wal ibdal lah. Okey, cumanya sini tu kita faham contoh ni. So asal contoh ni itsaqala ni asal dia tathaqala. Dia atas wazan tafa'ala, betul dah. Cumanya dalam kaedah ni dia harus kita ubah macam ni. Cuba tengok dah. Tathaqala, cuba bayangkan tathaqala, huruf ta, lepas tu huruf ta. Okey. So dia kata fa'ul fi'li, huruf ta tu dia kata, okey. Sekiranya fa'ul fi'li tu dia huruf ta atau huruf dal atau huruf zai. Zai bukan zal, zai. Zai. Okey. Ataupun dia huruf sad, ataupun dia huruf dad, ataupun dia huruf ta. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf ni. Fa'ul kalimah tu. Okey. Kalau dia salah satu daripada 6 huruf ni, dia boleh apa ni, dia satu lagi dia bukan atas wazan tafa'ala saja kaedah ni. Tafa'ala pun boleh, okey. Bukan tafa'ala saja ni. Tafa'ala pun ada juga, iaitu fa'ul kalimah dia tu dia mari salah satu daripada 6 jenis huruf tadi, maka dia boleh ditukar. Huruf ta tu tukar kepada huruf yang sama dengan huruf apa yang selepas dia. So dalam kes ni bila tathaqala mula-mula huruf ta, okey, dan huruf ta tu adalah fa'ul kalimah kan. Huruf ta tu bukan fa'ul kalimah. Tathaqala, apa ni, tha tu fa'ul kalimah. Okey, so kan, tha tu fa'ul kalimah, huruf ta tu tambah. Tapi huruf ta ni, okey, dia boleh bertukar apabila fa'ul kalimah tu, bila fa'ul kalimah tu dia terdiri daripada 6 huruf tadi. So bila salah satu daripada 6 huruf tadi. So bila tathaqala, tha tu fa'ul kalimah tu terdiri daripada huruf ta kan. Salah satu daripada 6 huruf yang saya sebutkan tadi. Maka ta tu harus kita pergi tukar dia kepada sama dengan huruf ta. Maka dia akan jadi huruf ta tu akan tukar jadi sa, lepas tu sa pula, lepas tu alif, qaf dengan lam. Dia akan jadi sa. Dia tak boleh baca lagi tu sebab apa? Sebab apabila dia dua huruf yang sama tu, al-mutamathilan tu, dua huruf tu dia sama, maka dia kena sukun hak yang mula-mula tu. Maka bila sukun yang mula-mula,
Kalau sukun, dia tak boleh nak start nak baca ke mana sebab dia sukun. Dia bagi mati. Mana boleh? La yubtada'u bisakin. Kita tak boleh nak start dengan mati. Dia mesti ada baris. Maka dia buat mari apa? Dia buat mari alif, hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Lepas tu dia baris bawahlah hamzatul wasal tu. Maka dia pun akan jadi ithaqala. Okay? Saya ulang balik. Asal dia tathaqala. Lepas tu ta tu dia berubah kepada tha. Lepas tu oleh kerana tha dengan tha, maka tha hak mula-mula tu dia mati. Okey, tha yang kedua tu dia baris atas, maka dia tidak boleh la yubtada'u bisakin, maka dia buat mari hamzatul wasli. Hamzatul wasli itulah dia kena bagi bawahlah hamzatul wasal, dia baca ithaqala. Okey. Dalam Quran, okey sebab masa kita tak sempat ni, dalam Quran boleh tengok surah An-Naml ayat 66 dah. Dalam surah An-Naml ayat 66 ada hak pesen lagu ni. Okey, iaitu firman Allah, balid daraka alaihim fil akhirah. Boleh rujuk semula dah. Surah An-Naml ayat 66. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Afwan. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Kalimah iddaraka tu asal dia tadaraka. Kemudian ta tu dia bertukar kepada huruf yang sama selepas dia, iaitu huruf dal. Maka ta tu bertukar jadi dal. Oleh kerana tadaraka selepas tal tu dal, maka huruf ta ni dia boleh berubah menjadi huruf dal juga. Maka dia akan ada dua dal. Maka dah hak dia baru berubah tu dia mati. Lepas tu da, selagi tu berbaris di atas kan, da alif. Maka dia pun tambahlah alif hamzatul wasal. Okey, lepas tu dalam Quran ni dia ada bal sebelum dia kan. Lam tu pun mati juga. Maka hamzatul wasal, maka lam tu kena baris bawah tu kaedah kan. Maka balid daraka kita baca. Balid daraka dah. Okey. Tu penjelasan sini ithaqala ni betul dah. Dengan makna apa ni, dengan wazan dia tafa'ala dah. Okey. Dia walaupun berubah gini wazan dia, apa ni huruf dia ni, tapi dia ikut wazan dah. Wazan tu dia tak berubah, dia tetap tafa'ala. Macam istabara lah. Istabara ni pun wazan dia ifta'ala walaupun kita nampak situ huruf ta dah. Okey. Jadi ithaqala bukan wazan dia apa? Iffa'ala ke apa, tidak. Wazan dia tetap dengan tafa'ala. Okey. Last kali, okey, saya baca secara cepatlah dia. Okey, tafa'ala sini kita boleh faham nampak ni. Tafa'ala dia tambah ta, lepas tu dia tad'ifkan ain. Okey, bi ziyadati ta'i wa tad'iful aini. Mithlu, okey, takabbara, taqaddama, tawa'ada, tazakka. Takabbara tu takabbur kan. Taqaddama tu kehadapan. Okey, taqaddama daripada qaddama tu mengemukakan. Taqaddama tu dia mutawa'ah kepada apa ni, qaddama tu maknanya apa? Taqaddama tu kalau ya taqaddamu ke depan dah boleh kan? Ya taqaddamu dak, makna dia apa, ya kehadapan pun boleh dah. Okey. Tak. Okey, tawa'ada tu apa ni, tawa'ada tu janji. Okey, apa ni, ataupun apa ni, selagi janjilah, tak janji ataupun bagi apa ni, janji tak tawa'ada. Okey, tak nak buka al-ma'ani tu untuk makna yang lebih tepat Okey, tazakka tu mensucikanlah tak tazakka, mensucikan diri tak, suci tazakka, suci tak. Okey, tawa'ada ni daripada wa'ada, dia boleh mari juga dengan makna apa ni, ni apa dia ni, al-wa'du wal wa'id tu apa dia, Allahu akbar, tak mari apa ni, janji buruk tu kan, apa, ancaman. Okey, ancaman boleh juga okey, tawa'ada tak mari. Okey, if'ala bi ziyadatil alifi wa tad'ifil lami. Okey, dia tambah alif kat depan dan dia tad'ifkan al-lam, lamul fi'li tu. Baca alla, if'alla. Okey. Ini berkaitan dengan warna dia. Okey, ihmarra, isfarra, okey, iswadda. Okey, tu nampak ihmarra, isfarra, iswadda. Okey. Tawa'ada tu memberi amaran tak? Okey, cumanya sini ni ir-awa ni. Okey. Sekejap dah, ir-awa. Okey, ir-awa ni daripada segi apa ni,
Maksud dia ir'awa ni adalah apa dia? Maksud dia kaffa wamtana'a. Okey, kaffa wamtana'a. Okey, ir'awa. Sekejap dah. Ir'awa kaffa dengan imtana'a. Ir'awa. Ir'awa. Okey. Ir'awa. Okey, kena tengok kod ni. Tak boleh buka dekat tu. Okey. Ir'awa ni, ir'awa kaffa wamtana'a. Okey. Al-ir'iwa anil atham al-kaffu anha. Okey, makna tu betul dah. Cuma dia punya apa ni, saya nak tengok dia punya ni. Sekejap dah. Okey, ni wah ngelas sekali ni. Okey. Okey. Okey, nampak pula. Wazan al-ir'awa. Okey. Saya nak tunjuk dia punya apa? Dia punya perubahan tu yang berlaku kalau kita tengok if'alla kan. Okey. Dia ada al-ibda juga sini. Okey, al-ibda yang berlaku tu tadi saya apa ni? Ir'awa. Oh, jadi lama pula sini. Okey, sekejap tak apa. Dah nak berhenti dah saat ni. Dah habis masa dah. Okey. Ir'awa. Ada tadi saya apa? Tak tanda dekat tu. Okey. Dia daripada kalimah apa ni, ir'awa ni daripada kalimah apa ni, dia asal dia tu. Okey, kalau if'alla, okey, if'alla, okey, kalau tengok kepada dia punya apa masdar dia adalah if'illalun. Tak? If'alla, ada. Masdar dia, contoh dia kalau kita kata ihmarra, masdar dia adalah ihmirar. Okey, ihmirar. So if'alla dia akan jadi if'ilal. Okey. Okey. Ir'awa ni, okey, kalau tengok dia punya masdar dia adalah ir'iwa. Ir'iwa. Okey, sama tak bila kita tengok? Okey, if'alla, ihmarra, dia jadi ihmirar. Nah, if'ilal dia jadi ihmirar. Okey. Jadi ir'awa dia jadi ir'iwa. Okey, tengok masdar dia sama kan? Okey, ihmirar, ir'iwa, if'ilal. Cumanya sini ni yang saya lama saya nak tunjuk tu apa ni, nak cari dia punya apa ni, apa tadi saya lepas pandang nak tengok apa tu hak yang daripada if'ala tu, ir'awa tu, kenapa dia tidak ada apa, tiba-tiba kita tengok ada tasydid. Lepas tu ihmarra dia ada tasydid, isfarra dia ada tasydid, lepas tu iswadda dia ada tasydid. Mungkin pelajar akan tanya, kenapa ir'awa dia tidak apa ni, dia tak ada tasydid. Okey. Kalau tengok daripada masdar dia tadi kan, kalau if'ilal, okey, dia jadi
ihmirar, jadi iriwa tak, tapi irawa ni okey, asal dia cuba tengok if Allah tak, jadi asal dia waw dengan ya tu dia telah berlaku i'la di situ tu. Okey, asal dia ni asal dia ni lah hak yang huruf tu huruf tu belakang tu dia sama atas wazan if Allah, maknanya dua huruf yang kat belakang tu dia adalah daripada huruf yang sama. So kita tengok ihmarra, isfarra, iswadda. Nampak tak? Okey, irawa ni sebab dia belakang tu dia berakhir dengan huruful illah. Okey, maka dia kita kata dia ada berlaku al-i'la di situ, maka kita akan tengok wazan dia macam irawa. Tak? Irawa. Ain patu waw patu ya kan? Okey, alif maksurah. Waw tu bagi atas, lepas tu kita kata mati, irawa. Seolah-olah macam tak sama dengan if Allah. Kalau if Allah bagi akhir tu dia berbaris, lepas tu lam tu dia mati kan? If Allah lah macam tak sama. Tapi hakikatnya situ dia berlaku, kita kata al-i'lal, maka wazan dia tetap kekal dengan if Allah walaupun kita baca tu irawa. Situ saja poin je. Okey, sama dah tadi juga dengan istaqala dan juga dengan istabara tadi. Kita tengok istaqala nampak tak sama dengan tafa'ala, tapi dia berlaku, kita kata dia berlaku i'lal, dak i'lal. Dan juga ibda dak. Okey, istabara sama juga. Okey. Asalnya ta dia butuhkan jadi ta. Okey. So maka irawa pun dia sama juga proses dia tu. Lepas tu kita jangan pelik kata bapa irawa tu if Allah. Sebab dia berlaku proses yang sama. Itulah yang saya nak sebutnya tadi. Cumanya saya cari rujukan tadi tu dak jumpa tadi. Okey. Dia punya asal kalimah dia tu dah. Okey. So saya rasa settle situ isu dianya irawa tu. Okey, cuma maksudnya adalah al-kaffu wal imtina. Maknanya irawa tu kaffa wa wamtana'a. Okey, jadi panjang dah pula. Okey, tadi kata nak berhenti dah. Okey, jadi settle situ. Ada soalan tak dekat Facebook kita? Okey, minta maaf jadi panjang pula situ dah. Tak ada soalan dak. Ni banyak, hari ni banyak pada cerita dak. Banyak sebut-sebut ni. Okey. Tak ada Okey, baik. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, jadi kita berhenti setakat tu malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi dengan sambung pula dengan makna infa'ala lah. Jadi untuk makna ni untuk dekat bahagian ni Dr. Abdul Ar-Rajihi dia disebut dulu makna, lepas tu baru disebut dulu kalimah-kalimah dan wazan dengan contoh-contoh kalimah, lepas tu baru dia sebut ma'ani dia. Okey, insyaAllah jadi kita sambunglah pada minggu depan insyaAllah dah. Okey, maaflah jadi terpanjang tadi tempat hak bagi akhir tadi. Okey, insyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.